Bangkit TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar kepada kawan-kawan? Selamat datang ke slot sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran yang begitu menarik iaitu Maharat Al-Quran. Bersama dengan seorang ustaz kita dengar cerita dari negeri Kelantan. Agak-agak siapa ya? Jom kita lihat profil ustaz kita hari ini. Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Khairul Izwan Muhammad Razi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Bacok, Kelantan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar sihat. Alhamdulillah, saya pun semakin sihat Ustaz. Alhamdulillah. Jauh dari Kelantan Ustaz Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz kita yang sudi datang dari jauh untuk bersama dengan kita hari ini. Baik Ustaz, Ya. Saya difahamkan juga kita bersama dengan murid-murid yang lain. Betul ke Ya, Ustaz? betul. Boleh Ustaz perkenalkan mereka kepada kami? Okey, baik. Saya perkenalkan murid-murid yang dalam talian daripada studio SMKA Tok Bacok. Yang pertama, Wan Nadia Husna binti Wan Zulkifli Amin. Kemudian Nur Ain Syuhada binti Muhammad. Kemudian seterusnya Muhammad Ashraf bin Muhammad Nazri. Kemudian Ahmad Aizat Farhan bin Abdul Fadil. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita. Dua bunga, dua kumbang Ustaz Ya. Seimbang. Baik. Jadi untuk segmen ini Ustaz, kita nak fokuskan tentang apa? Okey. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita Maharat Al-Quran tingkatan 5 pelajaran 3 iaitu standard kandungan dia 3 ma yalzimu 'alaiha hafz fi inda tilawah min tariq syatibah, itu perkataan-perkataan yang dilazimi oleh hafz mengikut riwayat Asy-Syatibi. Dan standard kandungan pembelajaran 3.1 zikrul kalimatil lati yanbaghi an yura'iha al-qari fi riwayati Hafs min tariq Syatibiyah. Pelajar-pelajar boleh menyebut perkataan-perkataan yang perlu dijaga dalam bacaan riwayat Hafs mengikut tariq Syatibiyah. Iaitu Hafs yang pelajar-pelajar tahu adalah murid kepada gurunya Imam Asim. Jadi riwayat Hafs ini adalah apa yang dia riwayatkan daripada guru dia Imam Asim. Sebelum ni murid-murid dah belajar tentang pengenalan ilmu qiraat. Jadi Imam Asim adalah imam qiraat. Di bawah imam qiraat ada riwayat. Jadi itulah dia riwayat Hafs yang kita akan belajar pada hari ini. Kemudian bawah riwayat Hafs semua kita panggil tariq. Dan di bawah riwayat Hafs ini ada tariq Ubaid bin As-Sabah dan Amr bin As-Sabah. Jadi tariq Asy-Syatibi ini adalah mengikut tariq daripada Ubaid bin As-Sabah. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini akan keluar dalam Maharat Al-Quran kertas 1 ujian lisan. Dia boleh keluar dalam soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan 4. Yang mana ketiga-tiga soalan ini dia akan ambil daripada juzuk 29, juzuk 24 hingga juzuk 29. Dia akan bagi teks ayat dan dalam teks ayat tu akan ada perkataan-perkataan ataupun tajuk-tajuk bacaan yang akan kita baca pada hari ini. Okey. Dan dia juga boleh keluar dalam kertas 2. Kertas 2 sama ada qismu alif ataupun qismu ba. Jadi qismu alif antara soalan 1 hingga soalan 5 dia akan keluar. Kemudian qismu ba pula sama ada soalan 1 ataupun soalan 2. Kemungkinan dia akan keluar. Okey, kita tengok bacaan yang pertama. Okey, bacaan yang pertama
bagi Hafs mengikut Thariq Asy-Syatibiyah adalah saktah. Yang mana ini adalah tempat-tempat yang khusus bagi Hafs, dia saktah. Tak ada orang lain. Okay? Jadi perkataan yang pertama, Aiwaja, ayat 1 surah Al-Kahfi, sekiranya baca sambung, baca wasal, maka dia akan saktah dekat situ. Okay? Jadi saya nak minta murid tolong baca tempat yang pertama dalam surah Al-Kahfi. Sila baca Aizat. Okey, Aizat silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Bagus. Allah Ta'ala. Okey. Jadi ketika wasal, Hafs dia kena baca saktah. Dia tak boleh baca terus. Tapi kalau waqaf, sebab dia hujung ayat yang wajar tu. Kalau waqaf harus sebab dia hujung ayat. Sebelum ni kita dah belajar pendapat ulama tentang waqaf hujung ayat. Jadi walaupun waqaf dekat situ maknanya tidak sempurna, tapi boleh waqaf sebab di hujung ayat. Okey. Tempat yang kedua tempat yang kedua saktah pada Marqadina ayat 52 surah Yasin. Sila baca Nadia. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Okey, bagus. Allah Ta'ala. Okey. Jadi kalau nak waqaf pada Marqadina boleh sebab dia waqaf kaf dekat situ. Tapi kalau baca wasal kena saktah. Seterusnya perkataan yang keempat ayat 27 surah Al-Qiyamah. Sila baca. Ashraf baca. Sila baca Ashraf. وقيل من راق. Okey, bagus. Okey, seterusnya perkataan bal ayat keempat surah Al-Mutaffifin. Sila baca Ain. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Okey, bagus. Jadi Hafs dia saktah pada empat tempat ni khusus. Perkataan yang khusus yang Hafs dia saktah. Untuk apa? Kalau baca wasal dia akan sama ada memberikan makna yang meragukan ataupun perkataan tu dia jadi sebutannya meragukan. Jadi sebab itulah Hafs dia saktah pada empat tempat ni. Okey. Untuk tajuk ni dia pernah keluar SPM 2020. Ni contoh soalan dia. Okey. Saya nak minta murid baca. Siapa boleh tolong baca soalan yang kedua? Sila baca Aizat. السؤال الثاني دل هات الكلمات التي ينبغي أن يراعيها القارئ في رواية حفص من طريق الشاطبية السبت. Okey. من راق. Okey, bagus. Masya-Allah. Betul ke Betul. Ustaz? Jawapan dia ada empat. Tapi pelajar perlu jawab mengikut markah. Contoh, untuk sini markah dia 1. Jadi maksudnya dia nak 1 point je. Jadi antara empat-empat ni, pelajar jawab 1. Boleh jawab mana-mana 1 juga. Jadi kalau pelajar dia banyak habiskan untuk tulis panjang-panjang, akan rugi masa untuk jawab soalan yang lain pula. Jadi pengurusan masa jawab soalan tu sangat penting lah. Jadi dekat sini pelajar kena pastikan tengok markah dia. Markah 1 jawab 1 saja point. Okey, baik Ustaz. Ya. Jadi itu sedikit pengenalan tentang
bacaan riwayat Hafs dan sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kepada murid-murid yang masih lagi keliru bagaimana pembacaan imalah yang betul mengikut riwayat Hafs an Asim, jangan pening kepala kerana untuk segmen ini kita nak belajar bacaan imalah yang betul bersama dengan ustaz kita, Ustaz Izwan. Okey ustaz, silakan. Terima kasih. Okey, seterusnya bacaan yang kedua khusus bagi Imam Hafs mengikut Thariq Asy-Syatibiyah Al-Imalah. Imalah ini apa? Imalah ni bacaan dengan mengiringkan suara ataupun condong suara dia. A pada perkataan majriha. Kita tak baca majraha. Asal sebutannya majraha, tapi untuk Hafs bagi Thariq Syatibi dia sebut imalah dekat sini. Majriha. Dan ini adalah satu-satu tempat dalam Al-Quran yang Hafs baca dengan imalah, tak ada tempat lain. Yang mana imalah ni dia salah satu slang kabilah Arab. Yang kita tahu Arab ni dia banyak kabilah dan setiap kabilah dia ada bahasa masing-masing, ada slang masing-masing. Jadi imalah ni adalah slang bagi kabilah Tamim, Asad, Qais dan lain-lain. Jadi mari kita dengar cara bacaan dan cara sebutannya untuk imalah. Okay? Saya nak minta murid baca. Nadia, sila baca. Okey Nadia, silakan. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Okey, bagus. Allah Ta'ala. Okey. Untuk tajuk ni pernah keluar 2019 kertas 2 Qismubah. Saya nak minta murid tolong bacakan soalan dan jawapan dia sekali. Muhammad Ashraf boleh? Okey. السؤال الثاني Ya. دل كيف يقرأ برواية حفص عن عاصم فيما يأتي Ya. مجريها الإمالة. Okey, kita tengok jawapan dia al-imalah. Markah dia biasa untuk bentuk soalan macam ni memang markah dia satu saja. Jadi jawab satu imalah. Tak perlu jelaskan panjang-panjang. Okey. Okey, kemudian seterusnya bacaan yang seterusnya ha'ud dhamiril mufrad. Ha dhamir yang tunggal untuk lelaki. Kalau dalam buku teks tak cerita, tapi ha dhamir yang tunggal untuk lelaki. Kita tak cerita dah untuk perempuan. Sebab untuk perempuan memang sepakat semua baca panjang. Dia untuk perempuan. Tapi dekat sini untuk lelaki khusus kita cerita. Yang mana ada perbezaan bacaan bagi Hafs. Okey, pertama perkataan fihi ayat 69 surah Al-Furqan. Hafs dia akan membaca dengan silah, iaitu dibaca dengan panjang. Fihi. Okey. Kita dengarkan bacaan daripada murid. Sila baca. Ain, boleh baca? ويخلد فيه مهانا. Okey, bagus. Dekat sini, untuk pengetahuan murid-murid, ini adalah satu-satunya tempat yang Hafs dibaca terkeluar daripada kaedah asal. Kaedah umumnya, sebelum ha ada huruf mati, selepas ha huruf berbaris. Hafs dia akan baca pendek semua tempat dalam Quran. Contoh, fihi huda. Dia baca pendek. Ijtabahu wa hada. Dia baca pendek sebelum mati, selepas berbaris. Tapi tempat ni Hafs dia baca panjang sebab apa? Ulama kata dia nak highlightkan ayat ni. Kita tengok ayat dia tentang azab orang-orang yang mengingkari Allah.
yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dia nak highlightkan ayat tu. Jadi Hafs baca panjang dekat situ. Okey. Seterusnya, perkataan yardahu. Hafs baca dengan tanpa panjang. Dia baca dhammaha min ghairi silah, tanpa panjang. Dia baca pendek macam biasa. Okey. Kita dengar bacaan seterusnya daripada murid. Siapa nak baca boleh terus baca. Okey, siapa nak bantu Ustaz? Aizat ke? Wa in tashkuru yardahu lakum. Bagus. Allah Ta'ala. Perkataan ini juga adalah satu-satunya perkataan yang Hafs pun sama. Dia terkeluar daripada kaedah asal. Kalau kita ingat kaedah sebelum ni, ini kaedah yang kedua pula. Sebelum ha huruf berbaris, selepas ha huruf berbaris. Hafs, dia baca panjang semua tempat dalam Quran. Contoh, yarahu ahad, jam'ahu wa qur'anah. Tapi tempat ni dia keluar daripada kaedah asal. Dia baca, patutnya ikut kaedah asal baca panjang, tapi dia baca pendek. Sebab Hafs dia ikut perkataan asal. Perkataan asal yardahu. Kalau tengok sini patutnya dia ada alif dekat selepas dot. Tapi dibuang alif tu sebab yardahu tu dia jadi jawab syarat. Jawab syarat ni dia jazam dengan buang huruf illah. Jadi yardahu. Tapi Hafs dibaca ikut kaedah perkataan asal. Sebelum ha mati, lepas ha baris, yardahu lakum. Tapi bila buang alif tu, Hafs dia tetap baca ikut perkataan asal. Yardahu lakum. Kita tengok soalan yang pernah keluar tahun 2020. Kertas 2, Qismu Ba. Saya nak minta tolong murid bacakan soalan. Okey, Nadia. السؤال الثاني هذه الكلمات التي ينبغي أن يراعيها القارئ في رواية حفص من طريق الشاطبية. هاء الضمير المفرد فيه مهانة. Okey, bagus. Okey, kita tengok jawapan dia. Fihi muhana dan yardahu lakum. Kalau soalan ni markah dia satu, memadai bagi satu. Kalau markah dia dua, bagi dua. Okey. Okey, bacaan yang seterusnya. Ar-raum wal ishmam. Ar-raum adalah bacaan dengan separuh harkat ataupun sebahagian harkat ataupun dengan perlahankan suara pada harkat tersebut. Kemudian al-ishmam adalah bacaan dengan isyarat muncungkan mulut. Itu secara ringkas. Okay, perkataannya satu je dalam Al-Quran bagi Hafs, iaitu ta'manna ayat 11 surah Yusuf. Yang mana perkataan ni asal dia ada dua nun. La ta'manuna. Ada dua nun. Tapi semua qura', baik 7, baik 10, dia idghamkan nun. Jadi ta'manna. Cumanya khilaf pada mana? Khilaf bacaan raum dan ishmam. Untuk raum, bacaan dia sebahagian harkat. La ta'manuna. Bunyi sikit je. Tu kata dia sebarat. Kalau la ta'manuna, kita bunyikan harkat tu. Harkat penuh. Tapi bunyikan sebahagian harkat. La ta'manna. Kemudian dengan ishmam, idghamkan nun dan bagi isyarat dengan mulut yang muncung. La ta'manna. La ta'manna. Okay. Kita boleh dengar bacaan daripada murid-murid. Siapa yang nak baca, boleh terus baca. Okey, Ashraf sila baca, Ashraf. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Okey, itu untuk raum. Dia bunyi sikit je. Okey, kemudian ishmam pula. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا
على يوسف وإنا له لناصحون. Okey, bagus. Okey, bacaan ini murid-murid kena fokus dengan guru-guru, rujuk dengan guru-guru masing-masing untuk latih sebutan dan bacaan yang betul. Okey. Okey, seterusnya untuk tajuk ni dia pernah keluar SPM 2019 kertas 2 qismu ba. Okey, saya nak minta murid tolong bacakan Ain. Sila baca. Ya. السؤال الثاني دل كيف يقرأ برواية حفص عن عاصم فيما يأتي لا تأمنا الروم والإشمام. Okey, bagus. Ar-Rum wal Ishmam. Cumanya dekat sini pelajar kena jawab dua-dua. Walaupun dia dua perkataan tapi dia adalah satu bacaan Ar-Rum wal Ishmam. Untuk satu markah tu Ar-Rum wal Ishmam. Tapi kalau pelajar jawab contoh Ar-Rum saja ataupun Al-Ishmam saja, dia takkan jadi separuh markah dia, sebab dia dalam sistem pemarkahan dia tak ada setengah untuk SPM ni, dia sama ada satu kan ataupun kosong. Betul. Jadi tapi jawapan yang sempurna adalah Ar-Rum wal Ishmam. Kalau pelajar jawab Ar-Rum saja ataupun Ishmam saja memadai. Tapi jawapan yang penuh yang sempurna Ar-Rum wal Ishmam. Ya. Okey. Okey, seterusnya bacaan untuk syabihun naql, iaitu persamaan naqal. Dia bukan naqal tapi dia macam naqal. Okey, untuk perkataan al-ismu ayat 11 surah Al-Hujurat. Okey. Naqal tu apa sebenarnya? Dia naqal tu dia pindahkan baris hamzah kepada huruf mati sebelum. Contoh wa bil akhirah lam mati. Selepas tu hamzah berbaris. Jadi hamzah tu baris hamzah dipindahkan kepada lam yang mati. Jadi wa bil akhir. Dekat perkataan al-ismu ni, sebab apa dia kata persamaan naqal? Sebab dia bukan naqal. Bacaan sebutan dia macam naqal tapi dia bukan naqal. Okey, kita tengok alif yang pertama hamzah wasal tak ada baris. Kemudian lam mati. Kemudian alif yang kedua pun hamzah wasal tak ada baris. Kemudian sin mati. Jadi bila nak baca tak boleh baca. Bi'sa tak boleh baca. Betul. Hamzah wasal dia tak terima baris melainkan ketika ibtidak. Jadi bi'sal, kalau baca bi'sal, sin pun mati juga. Tak boleh baca. Jadi kaedah bahasa Arab, apabila berjumpa iltiqa ussakinain, berjumpa dua huruf mati, dia akan bariskan dengan baris bawah. Baris yang paling ringan supaya senang untuk sebutan. Bi'salismu. Semacam naqal tapi hakikatnya dia bukan naqal. Okey, kita dengar bacaan daripada murid. Siapa nak baca boleh, sila baca. Okey, Aizat. Ustaz. Ya, sila baca Aizat. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Okey. Bagus. Okey. Sekiranya untuk memulakan bacaan, bi'sa tu bukan tempat waqaf. Dan ismu tu bukan tempat ibtidak. Tapi ulama' bincang, kalau nak mula bacaan macam mana? Jadi, kalau nak mula bacaan, dia ada dua wajah. Sama ada alismu ataupun lismu. Aizat cuba baca Aizat. Kalau kita nak ibtidak dengan alismu tu macam mana? Ada dua wajah. Sila baca untuk wajah yang pertama. Alismul fusuqu ba'dal iman. Bagus. Kemudian wajah yang kedua. Lismul fusuqu ba'dal iman. Okey. Bagus. Itu untuk ibtidak. Tapi perhatian untuk murid, situ bukan tempat ibtidak. Kita tak boleh baca tiba-tiba waqaf bis. Okey. Okey. Untuk tajuk ni pernah keluar SPM 2020, ya. Qismu alif. Qismu alif ni
Dia adalah objektif pelbagai bentuk. Dia bukan subjektif macam tadi. Ada jawapan pilihan dan murid-murid kena pilih jawapan. Contoh dekat sini macam saya kata sebelum ni, awal-awal tadi, untuk tajuk kita ni, dia punya soalan dia akan keluar antara soalan 1 hingga soalan 5 saja. Jadi itu dia punya soalan dia. Dan bentuk soalan dia, ini salah satu bentuk soalan dia. Dia akan bagi teks ayat, kemudian ikhtaril ijabata sahihah. Pilih jawapan yang betul ma bainal qausaini fi ma yati, dalam kurungan. Jadi pelajar perlu pilih jawapan yang betul. Okey. Siapa boleh baca soalan ni? Siapa berani? Nadia berani. Okey, baca Nadia. قرأ حفص بتحريك اللام بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين في لفظ بئس الاسم. Ya, okey. Kita tengok jawapan dia betul. Jawapan dia bi'salismu. Dia cumanya ini format lama, pelajar perlu pilih jawapan dan tulis dalam kertas jawapan. Untuk yang terkini dah ada ruangan yang disediakan, pelajar perlu pilih dan tulis dalam kertas soalan. Untuk yang terkini lah, untuk tahun ni kita dah ada ruangan jawapan untuk soalan ni. Baik, jadi itu antara contoh bacaan imalah, kinayah, tak manna dan juga al-isim. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Untuk segmen ini yang menariknya, kita nak fokuskan pula kepada bacaan tashil, sin, sad, ain dan juga adan bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Izwan. Okey Ustaz, silakan. Terima kasih. Okay. Kita tengok bacaan yang seterusnya bagi Hafs mengikut Thariq Asy-Syatibiyah. Okay. Bacaan tashil. Bacaan tashil adalah bacaan di antara hamzah dan alif. Lawan bagi tashil tahqiq. Kalau tashil ni dia di antara separuh-separuh. Okay. Kita tengok perkataan dia pada perkataan a'jami. Ayat 44 surah Fussilat. Inilah satu-satunya tempat khusus bagi Hafs yang dibaca tashil dan terkeluar daripada kaedah asal. Yang mana kaedah asal, apabila dua hamzah yang berbaris berjumpa dalam satu kalimah, Hafs dia akan baca tahqiq. Anzartahum ataupun aiza ataupun unabbiukum. Dua hamzah berbaris dalam satu kalimah, tahqiq. Itu bacaan asal bagi Hafs semua tempat. Tapi untuk perkataan ni Hafs dibaca tashil, iaitu antara hamzah dan alif. Kalau tahqiq tadi itu perkataan yang asal. Tapi bacaan tashil dia tapi jangan baca perlahan macam tu. Dia a'jami. Saya baca perlahan tu nak terangkan sebutan dia tu. A'jami. Okay. Kita dengar contoh bacaan daripada murid kita. Okey, jom kita dengarkan. Sila baca. Siapa nak bantu Ustaz? Siapa boleh baca? Ashraf. Ashraf, sila baca Ashraf. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Bagus. Allah Ta'ala. Hafs dia tashil dekat sini sebab apa? Macam mana dia keluar daripada kaedah? Sebab dekat situ ada berkumpulnya 3 huruf yang makhraj, tempat keluar huruf dia daripada kerongkong. Yang mana murid dah belajar sebelum ni makhraj huruf, pelajaran tingkatan 4. Makhraj huruf yang paling dalam kerongkong. Makhraj huruf yang paling dalam
dan paling berat kerongkong lah. Iaitu hamzah ada 2 situ. Hamzah daripada kerongkong. Kemudian ain daripada tengah kerongkong. Jadi bila berkumpul 3 huruf yang keluar daripada kerongkong ni, Arab dia sebut berat. Bagi Arab sebutan tu berat. Berat tu. Tak ada dah tempat lain dalam Al-Quran yang berkumpul 3 huruf yang sama dalam untuk makhraj kerongkong. Macam tadi, anzartahum 2 je. Ai dan au. Ni sampai 3. Jadi berat. Jadi dia tashil kat sini untuk meringankan sebutan, untuk memudahkan bacaan. Okey. Okey, kita tengok soalan ni pernah keluar 2019. Kertas 2 qismu alif. Macam ni, ini 2019 dia punya bentuk soalan macam ni pula. Dia ada ruang jawapan dia bagi. Okey. Saya nak minta tolong murid bacakan soalan dia. Ain, baca Ain. استنادا إلى الآية السابقة قرأ حفص بتسهيل الحمزة الثانية في كلمة أعجمي. Okey, bagus. Jawapan dia tashil. Okey. Okey, bagus. Untuk qismu alif ni tak ada masalah sebab memang semua satu dia ada pilihan jawapan dan semua markah dia satu. Yang penting pelajar jawab dapat 1 markah. Ya. Okey. Okey, pernah juga keluar 2020 tapi qismu ba. Untuk perhatian murid, kebiasaannya kalau tajuk tu dia dah keluar qismu ba, kebarangkalian dia nak keluar lagi tu untuk qismu ba tak ada dah. Tapi dia boleh keluar lagi qismu alif macam soalan OPB tadi. Tapi untuk qismu ba ni kalau dia dah keluar sekali, dia nak keluar lagi sekali tu lambat lagi lah. Okey. Okey, ini dia keluar 2020 qismu ba. Siapa boleh tolong bacakan? Okey, Aizat. Sila baca, Aizat. السؤال الثاني دال هات الكلمات التي ينبغي أن يراعيها القارئ في رواية حفص من طريق الشاطبية التسهيل أعجمي. Okey, bagus. Jawapan dia a'jami. Pelajar, murid-murid tak perlu tulis ayat penuh. Perkataan sahaja. Tulis perkataan sahaja. Baik. Sebab markah dia 1. Tak padan dengan masa Betul. nak jawab soalan ni lah. Sebab soalan macam saya kata tadi, soalan untuk bahagian ni soalan 1 dan soalan 2. Nanti soalan 3 ni, soalan 3 bab qiraat lah. Murid-murid akan tumpukan banyak masa dekat situ. Ya. Untuk jawab soalan qiraat. Okey. Okey, seterusnya ahkamus sin was-sad fil kalimatil khassah. Itu hukum-hukum bagi sin dan sad pada perkataan-perkataan yang khusus. Okey, tengok perkataan yang pertama, wa yabsut. Hafs dibaca mengikut Syatibiyah dibaca dengan sin. Ayat 245 surah Al-Baqarah. Sila baca, Nadia. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Okey, bagus. Okey, kemudian perkataan yang kedua, bastah. Dibaca dengan sin juga. Sila baca, Ashraf. وزادكم في الخلق بسطة. Okey, bagus. Okey, kemudian perkataan yang ketiga, musaitirun. Sila baca, Ain. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Okey, dengan sad. Kemudian dengan sin pula. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Okey, bagus. Di dalam buku teks, dia akan kata apa? Bacaan dengan sad muqaddam daripada sin. Maksudnya, muqaddam dekat sini, murid-murid kena faham. Bukan maksud muqaddam sini aula, lebih utama ataupun lebih bagus, lebih baik ataupun lebih afdal. Sebab apa? Semua bacaan qiraat sama. Kita tak boleh kata bacaan ni lebih afdal daripada bacaan ni.
Kalau kita kata bacaan dengan sad lebih afdal, adakah bacaan dengan sin kurang afdal? Kita kata bacaan dengan sad lebih utama, adakah bacaan dengan sin kurang keutamaan dia? Sedangkan semua bacaan qiraat, sama ada dalam bacaan hafz secara khusus ataupun umum untuk semua bacaan qiraat, semuanya mutawatir dan semuanya adalah sama. Yang kita boleh kata apa? Maksud muqaddam dekat sini, ramai yang baca. Ramai yang riwayatkan dengan sad daripada sin. Dan masyhur bacaan dengan sad daripada sin. Sebab asal perkataan dia memang sin. Wa yabsut, asal dia sin. Bastah, asal dia sin. Musaitirun pun asal dia sin. Itu orang panggil lurah asal ataupun lurah yang fasih dengan sin. Tapi orang Arab dia ada bahasa yang masyhur juga. Masyhur dengan sad. Jadi bacaan dengan sad ni daripada lurah yang masyhur. Jadi dua-dua baca. Kalau kita nak bandingkan yang mana lebih baik, tak boleh. Tapi kita boleh kata apa? Bacaan dengan sad lebih masyhur daripada bacaan sin. Ataupun bacaan dengan sad lebih ramai yang riwayat daripada bacaan dengan sin. Okey. Kita tengok seterusnya ada soalan yang pernah keluar tahun lepas, 2021. Qismu ba. Dia bagi 2 teks ayat. Saya nak minta tolong pelajar murid bacakan. Sila baca soalan dia. Okey, Aizat silakan. Aizat. As-su'alul awal dan istinadan ila al-ayatain sabiqatain waddih hukm as-sin was-sad 'inda riwayat Hafsin an 'Asim fil kalimatain al-atiyatain. Okey. wa yabsutu bis-sin al-musaitirun bis-sad was-sin. Betul ke Okey. Ustaz? Bagus. Kita tengok jawapan dia. Betul. Wa yabsut bis-sin al-musaitirun bis-sad was-sin. Cumanya dekat sini, kalau dia ada 2 markah, kalau ni 1 markah, kalau dia ada 2 markah, mungkin murid boleh tambah apa? Al-muqaddam bis-sad was-sin, was-sad muqaddam. Dan sad, kalau dalam buku teks, ikut ayat buku teks, dia kata was-sad muqaddam. Kalau markah dia lebih dekat situ, ada markah 2 sikit, maksudnya pelajar kena tambah lagi 1 ayat untuk dapat markah yang penuh. Okey. Okey, seterusnya hukmul ain fi fawatihis suwar. Hukum ain pada awal surah. Okey, kita ada 2 perkataan ni saja. Ayat pertama surah Maryam dan ayat yang kedua surah Asy-Syura. Okey, saya minta Nadia tolong bacakan. Okey, silakan Nadia. Kaf ha ya ain sad. Okey, bagus. Tu dengan isba' 6 harakat. Okey, kemudian boleh juga baca dengan 4 harakat. Kaf ha ya ain sad. Okey, bagus. Kemudian ayat kedua surah Asy-Syura. Dengan isba' dulu 6 harakat. Ain sin qaf. Bagus. Kemudian dengan tawassut 4 harakat. Ain sin qaf. Okey, bagus. Jadi bacaan pada ain ni boleh 2, 6 dan 4. Bacaan untuk 6 harakat tu kerana dia jadi mad lazim. Ya. Selepas huruf mad dia ada sukun nun tu. Jadi baca dengan 6. Ya. Bacaan dengan 4 sebab dia jadi mad lin. Jadi baca dengan 4. Dua-dua boleh Ustaz. Jadi dua-dua boleh. Cumanya untuk waqaf ni pun sama juga. Lebih ramai yang riwayat dengan baca mad dengan 6 daripada 4. Maksudnya kalau ada boleh baca panjang dengan pendek, kita dulukan baca panjang dulu. Daripada baca yang pendek. Okey.
Tajuk ni juga pernah keluar SPM 2020 kertas 2 qismu ba. Dia pernah keluar soalan yang kedua. Sila baca soalan dia. Aizat, boleh tolong bacakan? Ashraf nak baca. Okey, sila baca Ashraf. السؤال الثاني دل هات الكلمات التي ينبغي أن يراعيها القارئ في رواية حفص من طريق الشاطبية. العين في فواته الصور. عين سين قاف. Okey, bagus. Okey. Jawapan dia ada 2 untuk soalan ni. Jadi sama juga. Kalau 1 markah, bagi 1. Kalau 2 markah, bagi 2. Okey. Okey. Seterusnya, al-waqfu ala kalimah atan. Waqaf pada perkataan atan. Ayat 36 surah An-Naml. Untuk pengetahuan murid-murid, atan bukanlah tempat waqaf. Kita tak boleh waqaf fama atan tiba-tiba berhenti tanpa ada sebab. Ya. Dia bukan tempat waqaf. Okay. Kalau berhenti situ tak mencapai maksud yang dikehendaki. Tapi ulama bincang macam tadi. Dibincang kalau waqaf macam mana? Macam mana cara bacaan dia. Jadi kat sini ada beberapa bacaan. Okay. Pertama, isbat ya. Tambah ya. Kemudian baca 2 harakat. Atani. Okay. Kemudian seterusnya hazaf ya, buang ya. Waqaf pada nun. Atan. Wa yajuzu fiha al-isba' wat tawassut wal qasr ma'a sukun. Boleh baca isba', boleh baca tawassut dengan qasr dengan sukun. Kemudian wal qasr ma'a rum. Jadi dekat situ semua ada berapa? Ada 5 wajah bacaan. Waqaf pada atan ni boleh 5 wajah. Kita nak dengar bacaan daripada murid, contoh bacaan ketika waqaf pada kalimah atan. Okey, sila baca Ain. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني. Okey, itu untuk isbat. Okey, kemudian waqaf dengan sukun, isba' 6 harakat. فما آتان. Okey, bagus. Kemudian dengan sukun lagi, tawassut 4 harakat. فما آتان. Okey, bagus. Kemudian dengan sukun lagi, dengan 2 harakat. فما آتان. Okey, bagus. Kemudian wajah yang terakhir, dengan raum 2 harakat. فما آتان. Sebutan raum, dia sama macam yang tadi, tak manunah. Dia bunyi sikit je. Atan. Yang mana wajah untuk qasr dengan raum ni, dia bukannya khusus pada kalimah ni. Boleh waqaf mana-mana tempat. Kalau hujung dia baris bawah ataupun baris depan, boleh kita waqaf dengan raum. Contoh, Maliki Yaumiddin. Ya. Kan? Dekat situ, dia boleh baca sukun dengan 6, sukun dengan 4, sukun dengan 2, kemudian raum dengan 2. Maliki Yaumiddin. Kemudian boleh juga sekiranya baris depan. Contoh dia, Nasta'in. Kat situ kita boleh waqaf dengan sukun. Sukun dengan 6, sukun dengan tawassut, sukun dengan qasr. Kemudian ada lagi ismam dengan 6, ismam dengan tawassut, ismam dengan qasr. Kemudian barulah raum dengan qasr. Dekat nasta'in tu boleh 7 wajah. Banyak untuk ustaz waqaf. Nasta'in kalau sukun. Kalau raum, nasta'in. Itu 6. Ya. Nasta'in 4. Nasta'in 2. Kalau raum, nasta'in. Untuk pengetahuan murid-murid lah. Maksudnya semua tempat dia tak khusus pada kalimah atan sahaja. Ya.
Contoh soalannya Ustaz? Okey, contoh soalan dia. Sebabnya tajuk ni tak pernah keluar. Ya. Jadi inilah contoh bentuk soalan. Okey. Sila bacakan soalan dia. Aizat. قرأ حفص بإثبات الياء في آتاني عند الوقف. Okey. Atani. Cumanya untuk format yang terbaru ni dia ada ruang jawapan dan pelajar kena jawapan. Okey, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua sama ada dalam kurungan ataupun dalam kotak dia akan sediakan jawapan. Okey, baik. Jadi itu antara contoh soalan Ustaz ya. Ya. Baik, jadi sekarang kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Siapa di sini yang kurang faham lagi bagaimana bacaan dha'fin dan 7 alif? Ini ada berita gembira kepada anda kerana segmen ini kita nak fokuskan bagaimana bacaan yang betul untuk dha'fin dan juga 7 alif. Betul kan Ustaz? Betul. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih. Okey, bacaan seterusnya bagi Hafs mengikut Tariq Asy-Syatibiyah. Al-qira'atu fil kalimah dha'f. Iaitu bacaan pada perkataan dha'fin. Iaitu ayat 54 surah Ar-Rum. Yang mana Hafs dia pernah bagi tahu anak murid dia. Dia kata semua yang aku baca ni sama macam Asim. Apa yang dia riwayatkan pada anak-anak murid dia sama macam yang dia ambil daripada Asim. Kecuali satu tempat. Inilah tempat dia. Dia kata apa? Asim baca dengan fathah. Aku baca dengan dhammah. Perkataan ni. Jadi dekat sini Hafs dia riwayatkan dua. Satu bacaan dengan fathah daripada guru dia. Satu lagi bacaan majoriti qurra dengan bacaan dhammah. Okey, kita dengar bacaan daripada murid. Silakan baca, mula baca dengan fathah dulu. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Bagus. Allah Ta'ala. Okey. Kemudian seterusnya bacaan dengan dhammah. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Okey, bagus. Allah Ta'ala. Okay. Ni pun sama juga. Kita tak boleh nak kata bacaan fathah lagi bagus ataupun dhammah. Dua-dua kita boleh baca. Okay. Cumanya yang masyhur dengan bacaan fathah tu ramai yang riwayat dengan fathah ataupun dhammah. Okay. Okey, untuk soalan ni pun tak pernah, tajuk ni tak pernah keluar SPM lagi. Okey. Dia bagi contoh soalan, ikhtaril ijabata as-sahihata ma bainal qausaini fi ma ya'ti. Okey, 4. Qara' Hafs. Okey. B, sila siapa yang nak cuba jawab? Nadia, sila jawab. قرأ حفص بضم الضاد في ضعف. Okey, bagus. Ataupun bentuk soalan dia sama juga. Dia bagi tadi jawapan dalam kurungan. Bentuk yang kedua, soalan jawapan dalam kotak. Qara'a Hafs B. Siapa yang sudi nak jawab? Ashraf, sila jawab Ashraf. قرأ حفص بفتح الضاد في ضعف. Okey, bagus. Okey. Fathud Dhad. Okey, itu tadi contoh soalan qismu alif. Contoh soalan qismu ba dia akan bentuk dia macam ni. Sama ada dia keluar soalan satu ataupun keluar soalan dua. Dia akan bagi teks ayat kemudian bagi soalan contoh dia.
Macam ini. Jadi pelajar perlu jawab sama ada fathud dhad ataupun dhammud dhad. Sama ada kalau 2 markah tulis dua-dua. Kalau 1 markah tulis salah satu sahaja. Okey, seterusnya kita ada bacaan yang terakhir. Al-ahkam fil alifatis sab'. Hukum-hukum bagi 7 huruf. Yang mana ada bacaan yang berlainan bagi Hafs mengikut Tariq Syatibiyah pada 7 alif ni. Okey. Pertama daripada dalam perkataan lakinna dan az-zununa, kemudian ar-rasula. Hafs dia akan isbat alif ketika waqaf dan hazaf alif ketika wasal. Waqaf isbat maksudnya lakinna, dia baca panjang. Kalau hazaf dia baca pendek. Lakinnahu Allah. Kita dengar bacaan daripada murid bagi lakinna. Ketika waqaf dulu baca, lepas tu baru wasal. Okey, siapa nak bantu Ustaz? Aizat sila baca. Aizat, silakan. Okey. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Bagus. Tapi lakinna tu bukan tempat waqaf. Okey. Kita kena baca wasal. Okey, bacaan yang kedua pula. Perkataan yang kedua. Sila baca Nadia. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا Ya. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Okey, ketika waqaf, ketika wasal, kita kena baca hazaf. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minun. Okey. Okey. Kataan yang ketiga ar-rasula sama juga wa ata'na ar-rasula kalau waqaf. Kalau wasal wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Okey. Sila baca Ashraf. Ya. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Okey. أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Bagus. Allah Ta'ala. Okey. Seterusnya perkataan yang keempat as-sabila. Ketika waqaf fa'adalluna as-sabila isbat. Ketika wasal fa'adalluna as-sabila rabbana. Tapi sebaiknya waqaf lah. Sebab dia waqaf kaf dekat situ. Sama juga tempat yang sebelum tadi. Ar-rasula pun waqaf kaf. Sebaiknya kita waqaf. Az-zununa pun waqaf kaf. Sebaiknya kita waqaf. Kemudian perkataan yang seterusnya qawarira pun sama juga. Kalau waqaf wa akwabin kanat qawarira. Kalau wasal wa akwabin kanat qawarira qawarir. Tu qawarir yang pertama. Kalau murid-murid tengok qawarir yang kedua, dia ada juga alif situ. Tapi dekat situ ketika wasal dan waqaf kita baca hazaf alif. Kemudian seterusnya perkataan ana. Semua tempat dalam Quran. Kalau waqaf wala ana. Tapi bukan tempat waqaf lah. Ataupun wala ana abid ketika wasal. Okey. Kemudian perkataan yang terakhir yang ketujuh salasila. Ketika wasal, ketika waqaf boleh hazaf boleh isbat. Inna a'tadna lil kafirina salasil ataupun salasila ketika waqaf. Kalau wasal salasila wa aghlalan wa sa'ira. Okay. Tajuk ni pun tak pernah keluar. Tak pernah keluar soalan. Ni contoh. Kalau keluar dia akan bentuk dia macam ni. Okay. Sila baca soalan dia. Siapa nak baca? Qara'a Hafs.
Okey, siapa nak bantu Ustaz? Okey, Ain baca Ain. Silakan. قرأ حفص بإثبات الألف في الزنونة عند الوقف. Okey, bagus. Isbat alif ketika waqaf. Okey. Okey, contoh soalan yang kedua. Aizat, sila baca. قرأ حفص بحذف الألف في لكن عند الوصل. Ya, okey. Hazf alif ketika wasal. Okey Ustaz, dan Ya. soalan yang terakhir mungkin Okey, soalan yang terakhir ni kismu ba. Tadi kismu alif. Ni bentuk kismu ba. Contoh soalan. Okey. Sila baca Nadia. استنادا إلى الآية السابقة وضح وجه القراءة عند رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية في سلاسل إثبات الألف وقفا وهدفها وقفا وواصلا. Okey. betul ke Ustaz jawapannya? Okey, jawapan dia isbat alif waqfan wa hafzuha waqfan wa waslan. Kalau keluar soalan ni, kalau keluarlah tahun ni sebab tak pernah keluar lagi. Kalau jawab penuh ni, biasa kalau ayat panjang markah dia akan 2 lah. Okey, baik. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kita, Ustaz Izzuan dan juga murid-murid dalam talian yang sudi bersama dengan kita. Akhir kata, senyum nampak gigi, rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM